Yang Pertua, pertama izinkan saya mengucapkan takziah kepada keluarga dan orang tersayang ke semua 298 mangsa pesawat MH17 yang ditembak jatuh secara tragik dari langit Ukraine. Ini adalah satu tragedi berskala antarabangsa melibatkan mangsa tidak berdosa dari 10 negara, termasuk 158 warga Belanda, 27 dari Australia, 12 dari Indonesia, 10 British, 4 Jerman, 4 Belgium, 3 Filipina, seorang warga Kanada, seorang lagi warga New Zealand, dan yang paling utama sekali 43 warga negara Malaysia. Takziah kita buat ingatan mangsa-mangsa tersebut daripada warga negara Malaysia, termasuk Kapten Wan Amran bin Wan Hussein dan Kapten Eugene Chu Jin Leong, Tan Biji, isterinya Ariza Ghazali dan 4 anak mereka Muhammad Afif, Muhammad Afzal, Marsha Asmina dan Muhammad Afrus. Siti Amriah Neda Tiri Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Angeline Premila, anak kapal termuda pesawat MH17, Pramugara Sanjit Singh yang isterinya terselamat daripada nahas MH370, Dr. Yub Land, penyelidik HIV terkemuka dan mantan Presiden Persatuan AIDS Antarabangsa, Glenn Raymond Thomas, jurucakap World Health Organization, Tessa Van Der Sand, pegawai Amnesty International, dan di antaranya mangsa-mangsa yang terkorban daripada nahas MH17. Kami ingin mengejam keras pembunuhan tidak berperi kemanusiaan ke semua 298 mangsa yang tidak berdosa, termasuk 3 orang bayi. Menembak jatuh MH17 adalah tindakan yang kejam dan tidak berhati perut, unconscionable. Mereka yang bertanggungjawab ke atas jenayah ini mesti dikenapasti dan dibawa ke muka pengadilan. Memang benar, mereka ini tidak lain tidak bukan adalah haiwan bertopengkan manusia. Masyarakat antarabangsa mesti bekerjasama dalam usaha siasatan dan tekanan mesti dikenakan terhadap mereka yang tidak mahu bekerjasama dan memberikan bantuan dalam usaha ini. Kami ingin menyatakan sekali bahawa kami memberikan sokongan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam usaha untuk menemukan kebenaran bagi pihak mangsa MH17. Kami memahami cabaran hebat dalam operasi untuk mendapatkan kembali jenazah mangsa, barang kepunyaan mereka serta bangkai pesawat MH17, termasuk juga 2 kotak hitam. Usaha ini melibatkan banyak negara dan juga agensi serta berlangsung dalam sebuah landscape politik yang tidak stabil dengan ancaman keganasan dan peperangan yang begitu hampir. Kami juga mengalu-alukan pengumuman yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa persefahaman telah dicapai dengan kumpulan pemisah Prusia di Ukraine untuk mengembalikan 298 jenazah mangsa-mangsa nahas pesawat MH17 serta kotak hitam ke Malaysia. Perdana Menteri telah memberitahu bahawa perjanjian yang dibuat dengan Alexander Borodai mengakui dirinya sebagai Perdana Menteri mengetuai pihak pemisah timur Ukraine telah memberikan jaminan bahawa penyiasat antarabangsa akan diberi kebenaran masuk ke tapak tersebut. Pihak kami bersetuju dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa dalam kawasan konflik dengan pihak berkuasa yang bertelagah, menggunakan saluran diplomatik secara senyap adalah cara yang paling baik untuk mencapai keputusan yang dikehendaki. Kami bersedia untuk bersama-sama pihak Kerajaan Persekutuan dan menyokong usaha untuk membawa pulang jenazah mangsa supaya majlis kebagumian yang sempurna boleh dijalankan, serta memastikan siasatan rapi dilakukan demi menjamin keadilan ditegakkan terhadap mereka yang bertanggungjawab ke atas kehilangan nyawa yang berlaku. Kita bersyukur dengan usaha diplomatik komuniti antarabangsa dan kerajaan Malaysia telah berhasil, dan kita harap kerjasama yang berterusan dengan komuniti
antarabangsa dan pakar-pakar berkaitan akan terus memberi kebaikan bermula daripada analisa ke atas kotak hitam itu. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para diplomat Malaysia, pegawai tentera dan penjawat awam yang telah bertungkus lumus di tanah air dan di kedutaan seluruh negara dalam bertindak balas terhadap tragedi MH17 ini. Ini juga pastinya waktu-waktu mencabar buat para pekerja dan pihak pengurusan MAS yang belum pun reda daripada menangani tragedi kehilangan MH370. Ramai daripada mereka yang kehilangan orang tersayang dan sabar handai dalam waktu yang sangat singkat dan malang ini. Kita harus hargai ketabahan dan tekad mereka telah meneruskan khidmat kepada para pelanggan MAS sepanjang tempoh yang mencabar ini. Dan sebagai tanda penghargaan dan sokongan kepada MAS dan warga kerja, bukanlah sekadar kita buat ucapan memberikan semangat, kami ingin menunjukkan keyakinan dengan menyatakan bahawa kita akan terus menggunakan MAS kalau masa penerbangan mengizinkan. Kami memahami bahawa tragedi MH17 berlaku di kawasan penuh berkonflik di Ukraine. Kami juga memahami bahawa Malaysia terjerat antara perubatan kuasa yang lebih besar di antara Ukraine dan sekutu Amerika dan Eropah dengan pihak Rusia dan sekutunya. Kita tidak mahu menjadi mangsa politik yang terperangkap dalam kemelut kedua-dua pihak. Jangan-jangan kedua-dua gajah bertembung, landuk, itu Malaysia menjadi mangsa di tengah-tengah. Kita mesti jelas menyatakan objektif untuk mencari kebenaran bagi pihak mangsa dan menemukan kebenaran supaya semua fakta dapatlah diketahui. Kita mesti mulakan dengan fakta utama, iaitu mengenai tapak kapal terbang atau pesawat MH17 menjunam, iaitu di Donetsk, dan situasi di Donetsk yang membawa kepada tragedi menimpa jatuh pesawat tersebut. Kita tahu bahawa sebaik saja bekas Presiden Viktor Yanukovych digulingkan, pemisah pro-Rusia menawan bangunan kerajaan Donetsk dan mengisytiharkan penubuhan Republik Rakyat Donetsk pada bulan April 2014. Kita juga tahu bahawa sebuah referendum penuh kontroversi dilakukan pada 11 Mei di mana 90% pengundi menyokong kemerdekaan politik daripada Ukraine. Dan pada 25 Mei, apabila pemilihan Presiden Ukraine diadakan, hanya 16% daripada 3.3 juta penduduk Donetsk yang mendapat akses untuk mengundi. Kegagalan kerajaan Ukraine untuk menyertakan partisipasi penduduk Donetsk secara berkesan dalam pemilihan presiden adalah petunjuk kuat bahawa kerajaan tidak mempunyai kuasa yang efektif di daerah tersebut. Oleh itu kita faham itu adalah satu risiko tinggi yang diambil oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kerana berunding dengan seorang yang tidak diiktiraf langsung dan juga mungkin breach diplomatic protocol dengan izin. Tapi saya rasa ia memang berbaloi kalau akhirnya berjaya untuk mendapat jenazah dan 2 kotak hitam. Dan walaupun mungkin tidak berjaya, tapi sekurang-kurangnya usaha seperti ini harus dilakukan. Saya rasa itu yang kita ingin menyatakan, bahawa dalam keadaan yang serupa, saya rasa langkah yang sedemikian haruslah diambil dan dilakukan. Oleh sebab itu, dalam perkara ini, parti DAP mengambil pendirian yang tegas bahawa kita harus mengambil apa-apa langkah yang perlu untuk mendapat balik jenazah dan juga 2 kotak hitam supaya kita dapat memberikan keadilan dengan izin, bring closure. Ini yang paling penting, bring closure to the victims of this tragedy. Yang dibutuhkan, kita juga mendapat bukti kukuh pelibatan pihak Rusia menyokong puak pemisah di timur Ukraine, termasuk mereka yang berpenggalan di Donetsk
dengan membekalkan senjata, anggota tentera dan bantuan kewangan. Bukti ini jelas kelihatan meskipun sebelum berlakunya tragedi MH17 apabila pada 14 Julai sebuah pesawat kargo tentera Ukraine telah ditembak jatuh di sebuah perkampungan Ukraine bernama Davdio Mileski di daerah Luhansk, berhampiran sempadan Rusia. Kemungkinan akibat tembakan peluru berpandu darat ke udara, surface to air missile, adalah hampir pasti bahawa peluru berpandu SAM dilancarkan ke arah MH17, memandangkan peluru berpandu yang dilancarkan dari bahu tidak memiliki kemampuan mencapai jarak penerbangan MH17 dengan ketinggian altitude 33,000 meter. Terdapat beberapa laporan yang menunjukkan bahawa SAM yang digunakan untuk menembak jatuh MH17 telah dilancarkan dari pelancar peluru berpandukan BUK. Pada masa yang sama, panggilan telefon yang dipintas oleh perisai Ukraine mendedahkan perbualan antara kumpulan pemisah dan ejen Rusia berbincang tentang kewujudan dan kedudukan pelancar BUK di daerah Donetsk. Sementara kita mesti beringat bahawa wujudnya perang propaganda yang hebat di antara Rusia dan Ukraine, satu soalan mesti dipertanyakan. Kenapa pihak Ukraine menembak jatuh sebuah pesawat walhal ia tahu bahawa pihak pemisah tidak mempunyai pesawat udara untuk digunakan? Apa yang tinggal adalah senario di mana kumpulan pemisah itu sendirilah yang telah menembak jatuh MH17. Soalan yang mesti kita tanyakan sekarang ialah, pertama, bagaimana kita mengenal pasti dan membekas pemisah yang bertanggungjawab di atas jenayah ini? Yang kedua, bagaimana boleh kita pastikan sama ada mereka mendapat bantuan daripada pihak tentera Rusia? Kita mesti mendesak soalan-soalan ini daripada dua pihak, Ukraine dan Rusia, dan kita tidak boleh takut untuk menanyakan soalan ini, supaya bukan sahaja mereka yang menembak dibawa ke muka pengadilan, tapi juga mereka yang membekalkan senjata tersebut pun mesti dihadapkan ke muka pengadilan. Sementara kerajaan Ukraine tidak mampu menjamin laluan selamat ke tahap nahas berikutan masalah keselamatan, mereka nampaknya memberi perhatian kepada keperluan kontingen Malaysia di Kiev. Kita harus menilai juga jika kerajaan Rusia turut bertindak serupa dalam memberikan kerjasama kepada Malaysia dan juga komuniti antarabangsa. Kita mesti bertanya, jika Rusia sedang melakukan apa yang ia mampu untuk menggunakan pengaruhnya ke atas puak pemisah di timur Ukraine demi memastikan proses untuk mendapatkan keadilan dapat dipercepatkan.